Pada 17 April 2021, seorang ibu tunggal terpaksa berhadapan dengan pelbagai ancaman dan ugutan daripada Ahlong kerana tindakan tidak bertanggungjawab anak lelakinya. Wanita yang dikenali sebagai Dewi berumur 60 mendakwa sekumpulan lelaki yang dipercayai Ahlong pernah muncul di hadapan rumah dan mendesak dia menjelaskan hutang anak lelakinya. Saya tidak tahu anak saya yang bekerja di Singapura telah meminjam 19,000 daripada Ahlong. Saya menerima banyak panggilan dan WhatsApp setiap hari daripada Ahlong yang memaksa saya melunaskan pinjaman itu, katanya. Dewi berkata, Ahlong berkenaan pernah menyimbah cap merah ke rumahnya kerana tidak mampu membayar hutang tersebut. Ahlong tersebut turut menggugat untuk membakar kereta saya. Malah saya turut menerima rakaman video mereka mendakwa telah membakar kereta milik peminjam yang lain, katanya. Wanita itu berkata, dia terpaksa berpindah ke kediaman lain kerana tidak tahan diganggu lagi dengan Ahlong. Walaupun sudah berpindah, hidup saya masih tidak tenteram serta trauma kerana khawatir Ahlong dapat mengesan rumah barunya ini, katanya. Dewi berkata, dia telah membuat laporan polis sebelum tampil meminta bantuan di Satria Risk Mitigation kerana tidak tahan diugut, ibu tunggal terpaksa pindah rumah. Definisi dan konsep permasalahan. Ahlong merupakan istilah popular bagi ceti haram. Ia merujuk kepada orang perseorangan ataupun badan yang menawarkan pinjaman kewangan secara haram pada kadar faedah yang sangat tinggi kepada si peminjam, disusuli dengan ugutan ataupun ancaman keganasan. Mereka menawarkan pinjaman kredit kepada sesiapa yang tidak sanggup atau tidak berupaya untuk memperoleh pinjaman daripada sumber yang sah seperti bank kerana telah disenarai hitam ataupun diisytihar muflis dan sebagainya. Faktor utama permasalahan iaitu menghadapi kecemasan atau kesulitan kewangan yang mendesak. Yang kedua, tidak berkelayakan memohon pinjaman bank. Yang ketiga, proses pinjaman Ahlong sangat mudah. Yang keempat, blacklist, CC risk, CTOS dan bankrupt. Yang kelima, terpengaruh dengan ejen-ejen Ahlong. Yang keenam, kurang pengetahuan berkenaan pinjaman. Dan yang terakhir, terpedaya dengan hadiah atau promosi yang diberikan. Assalamualaikum para pelajar. Okey, kita akan mengetahui kesan berhutang dengan Ahlong kepada diri sendiri dan orang lain. Pertama, kesannya adalah kadar faedah yang tidak berkesudahan. Ahlong akan mengenakan faedah yang tinggi sehingga para penghutangnya tak mampu membayar hutangnya. Setiap RM10 yang dipinjam, RM3 akan dikenakan sebagai faedah. Dalam kata lain, jumlah wang yang kita pinjam tu dikenakan faedah sebanyak 30% dalam hanya 1 bulan. Okey. Contohnya, kita pinjam RM1,000, faedah yang kita perlu bayar sebulan RM300. Faedah untuk pinjaman 12 bulan RM3,600. Jumlah keseluruhan yang kita perlu bayar adalah RM4,600. Nampak tak permainan di situ? Berganda-ganda yang kita perlu bayar apabila kita berhutang dengan Ahlong. Seterusnya, kos dan terma yang tersembunyi. Institusi kewangan berlesen tidak seperti bank. Institusi kewangan berlesen Ahlong tidak semesti mempunyai terma syarat yang jelas dan terperinci sebelum menandatangani perjanjian pinjaman. Anda tidak pernah benar-benar pasti tentang kos tambahan dan caj yang mungkin dikenakan jika anda tanda tangan perjanjian tersebut. Ahlong boleh mengubah peraturan dan kadar faedah pada bila-bila masa sahaja.
Seterusnya, dokumen peribadi penting seperti kad pengenalan, pasport akan dijadikan sebagai deposit keselamatan. Dokumen pengenalan ini akan diambil apabila para penghutang tidak dapat menyelesaikan hutang yang dikenakan. Para penghutang terpaksa menggadaikan pasport dan kad pengenalan amatlah tidak berbaloi kerana ini boleh menyebabkan salah guna maklumat peribadi dengan mudah tanpa kita sedari. Lepas tu yang keempat, tiada pilihan untuk penyelesaian penuh. Ahlong akan jarang membenarkan anda menyelesaikan hutang secara sekaligus walaupun wang tunai yang diperlukan sudah tersedia di tangan anda. Ini menyebabkan anda terpaksa membayar kadar faedah yang tinggi selama mana yang mungkin untuk pihak ahlong mendapat keuntungan. Seterusnya, yang kelima, kita ditekan untuk mengambil pinjaman daripada ahlong lain untuk menyelesaikan masalah hutang kita. Okey. Mereka selalunya memberi tekanan kepada anda untuk membuat pinjaman dengan ahlong lain dan ini akan bertambahlah dengan alasan untuk menghindari anda daripada membayar lebih faedah dan cas dalam jangka masa yang panjang. Tapi kita jangan tertipu. Sebenarnya mereka mengumpan kita untuk terikat dengan hutang yang lebih besar dan kadar faedah yang lebih tinggi. Dan akhir sekali, gangguan fizikal dan mental. Apabila kita tidak dapat membayar hutang, mereka akan memaksa kita membuat pembayaran melalui ancaman dan ugutan yang boleh membawa keganasan, kadang-kadang boleh meragut nyawa kita sendiri. Kadang-kadang mereka bukan mengganggu kita sahaja tapi mengganggu ahli keluarga kita juga. Seterusnya kita akan mengetahui strategi menangani permasalahan apabila terlibat dengan berhutang dengan ahlong. Pertama, sebelum kita melakukan peminjaman, tak kiralah dengan sesiapa pun, kita mestilah berbelanja mengikut kemampuan tanpa perlu berhutang. Orang kata, ukur baju di badan sendiri. Kita belanja ikut kemampuan kita. Seterusnya, kita boleh pinjam daripada tempat yang selamat dan sah seperti bank. Di sini kita ada bank-bank yang menawarkan pinjaman dan pembiayaan ASB iaitu Bank Maybank, CIMB Bank, RHB Bank dan lain-lain. Seterusnya kita dapat apabila kita dah terlibat dengan bebanan hutang ahlong, kita boleh dapatkan bantuan daripada PPIM iaitu Persatuan Pengguna Islam Malaysia. Di sini saya sertakan dengan macam mana kita nak hubungilah Persatuan Pengguna Islam Malaysia. Di situ ada nombor telefon dan juga alamat. Seterusnya kita dapatkan bantuan daripada Persatuan Penyelesaian Pengguna dan Peminjam Malaysia. Okey, itu sahaja. Pesanan untuk para pelajar semua, pesanan ni khas untuk diri sendiri dan juga orang lain. Okey, walaupun amaran demi amaran telah dikeluarkan oleh pihak polis kepada orang ramai supaya jangan meminjam daripada ahlong, namun ramai yang menjadi mangsa. Meminjam daripada ahlong bukan satu jalan keluar daripada dibelenggu hutang ataupun jalan untuk memulakan perniagaan kerana ia mungkin permulaan kepada detik hitam dalam hidup anda. Wang yang dipinjam daripada ahlong mendatangkan faedah dan risiko yang sangat tinggi. Ramai yang memandang rendah terhadap risiko meminjam daripada ahlong. Mereka berpendapat bahawa selagi jumlah wang yang dipinjam adalah kecil dan dibayar dalam tempoh sesingkat yang mungkin, urusan pinjaman wang
daripada Ahlong boleh berjalan lancar tanpa sebarang masalah. Apabila kita terlekat dengan Ahlong ni, ia akan mengambil masa yang panjang untuk kita selesaikan masalah Ahlong ini. Kerana Ahlong ini mempunyai banyak jenis. Ada yang minta bayaran hari-hari. Kalau kita gagal membayarnya, maka faedahnya akan meningkat. Modus operandi Ahlong: menawarkan pinjaman tanpa penjamin dengan kelulusan segera dan mudah dengan kadar faedah yang tinggi. Tidak ada perjanjian pinjaman yang ditandatangani antara Ahlong dan peminjam. Mereka mengiklankan perkhidmatan mereka dengan menampal kad perniagaan di merata-rata tempat seperti di dinding bangunan, perhentian bas, kedai makan, pusat-pusat hiburan dan sebagainya. Penawaran melalui sistem pesanan ringkas SMS memberikan kemudahan pinjaman melalui kad Visa dan Mastercard, iaitu peminjam yang ingin meminjam boleh mendapatkan wang secara tunai daripada Ahlong setelah ditolak dengan faedah apabila peminjam menggunakan kad mereka di premis Ahlong berkenaan. Apabila mangsa gagal membuat bayaran dan terjerat daripada peminjaman pertama, Ahlong yang lain dari syarikat yang sama akan menghubungi mangsa untuk menawarkan pinjaman bagi menyelesaikan masalah tersebut.